Wasiat wajibah bukanlah seperti wasiat yang kita biasa dengari. Wasiat wajibah boleh ditakrifkan sebagai pemberian harta seorang datuk atau nenek kepada cucunya disebabkan ibu bapanya meninggal sebelum kematian datuk dan neneknya. Ia merupakan ijtihad para ulama untuk menjaga hubungan antara nasab kerana cucu tidak mendapat bahagian dalam pembahagian harta pusaka oleh sebab mereka dihijab oleh anak-anak si mati. Oleh itu, wasiat wajibah bukanlah dikategorikan sebagai harta pusaka, malah ia adalah satu pemberian ataupun hadiah daripada datuk dan nenek. Wasiat wajibah telah pun diguna pakai dalam Qanun Wasiah di Mesir 1946 dan Undang-Undang Keluarga Islam Syria 1953 dengan mengambil kira pendapat daripada sebahagian fuqaha ulama mazhab Hanbali. Di Malaysia pula, hanya beberapa buah negeri sahaja yang mempunyai peruntukan khusus berkenaan wasiat wajibah dalam enakmen wasiat, seperti Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka dan juga Negeri Kelantan. Di Negeri Selangor, peruntukan khusus berkenaan wasiat wajibah boleh dilihat secara khusus dalam enakmen wasiat orang Islam Negeri Selangor 1989 dalam Seksyen 27. Dalam Seksyen 27-1 enakmen wasiat orang Islam Negeri Selangor 1999, kita dapat lihat berkenaan konsep serta pentakrifan wasiat wajibah menurut perundangan di Selangor. Menurut seksyen tersebut, jika seorang datuk atau nenek mati tanpa membuat apa-apa wasiat kepada cucu daripada anak lelaki atau anak perempuannya yang mati terlebih dahulu daripada datuk atau nenek yang mati serentak dengan datuk atau nenek itu, cucu itu berhak mendapat wasiat wajibah. Berdasarkan peruntukan ini, maka takrifan berkenaan wasiat wajibah adalah bertepatan dengan takrifan syarak mengenainya. Seterusnya dalam enakmen tersebut juga, melalui peruntukan 27/2 telah pun menjelaskan berkenaan syarat-syarat pelaksanaan wasiat wajibah. Antaranya, cucu itu bukanlah waris kepada harta pusaka datuk atau nenek yang mati. Yang kedua, bapa atau ibu kepada cucu itu beragama Islam pada saat kematiannya. Yang ketiga, cucu itu tidak terlibat dengan pembunuhan datuk atau nenek yang mati. Dan yang terakhir sekali, cucu itu tidak menerima harta daripada datuk atau nenek yang mati sama ada melalui hibah atau wasiat atau lain-lain pemberian mengikut kadar wasiat wajibah yang selayaknya diterima oleh cucu itu. Inilah peruntukan yang terkini berkenaan wasiat wajibah selepas pindaan tahun 2016. Bab yang seterusnya adalah berkenaan hukum wasiat wajibah menurut syarak. Sebelum itu, kita akan melihat latar belakang hukum wasiat wajibah ini. Kita perlu tahu bahawa wasiat wajibah merupakan hal yang baru dalam fiqh pewarisan Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, tiada ditemukan konsep wasiat wajibah secara jelas. Hal ini kerana dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah tidak memerincikan berkenaan wasiat wajibah ini. Munculnya istilah wasiat wajibah ialah hasil daripada proses ijtihad ulama. Pelaksanaannya adalah bersumberkan kepada beberapa dalil umum, pandangan-pandangan sebahagian fuqaha serta kaedah-kaedah syariah dan maqasid ammah. Dalil yang terpilih adalah daripada dalil umum berkenaan hukum berwasiat, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Mafhumnya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahawa wasiat itu adalah wajib, tetapi kewajipan itu telah dinasahkan hanya kepada ibu bapa, kaum kerabat serta ahli waris sahaja. Oleh itu, hukum kewajipan berwasiat kepada selain daripada ibu bapa, kaum kerabat serta ahli waris masih kekal.
Bagi pendapat ulama berkaitan wasiat wajibah ini, Ibnu Hazm mengatakan bahawa wasiat kepada kaum kerabat itu adalah tetap. Jika tidak dilakukan oleh si mati semasa hayatnya, maka wajib kepada ahli waris membahagikan harta si mati kepada kaum kerabat yang bukan ahli waris di atas nama wasiat wajibah, selagi mana si mati tidak mewasiatkan apa-apa kepada mereka. Mazahib al-arba'ah, yakni mazhab yang empat, bersepakat mengatakan bahawa wasiat itu perlulah diberi keutamaan kepada kaum kerabat daripada orang lain. Ini adalah pandangan sebahagian para fuqaha dari para tabi'in, dan ia adalah salah satu dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kaedah fiqh yang terpakai berdasarkan pelaksanaan wasiat wajibah ini ialah, sesungguhnya jika ketua negara itu mengeluarkan sesuatu hukum yang sunat ataupun harus, maka ianya menjadi wajib jika dia melihat adanya maslahah ammah. Oleh itu, pelaksanaannya di beberapa negara Islam berkaitan wasiat wajibah ini adalah ijtihad yang tepat dan keputusan yang baik. Ijtihad ini berlandaskan maslahah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang terdinding daripada mendapat pusaka, serta mengangkat kesusahan mereka seperti mana yang banyak berlaku pada masa kini. Bagi fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-83 yang bersidang pada 22 hingga 24 Oktober 2008, telah membincangkan mengenai hukum pelaksanaan wasiat wajibah. Muzakarah berpandangan bahawa dalam melaksanakan wasiat wajibah adalah harus mengambil pandangan yang menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli-ahli waris seperti cucu yang tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Islam amat menitik beratkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutamanya anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Seterusnya, kita masuk kepada latar belakang pelaksanaan wasiat wajibah menurut enakmen. Sebelum enakmen dipinda, peruntukan terhadap perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat wajibah ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam enakmen. Ia termasuk kaedah untuk mengeluarkan kadar wasiat wajibah daripada keseluruhan harta si mati, atau pelaksanaan yang khas terhadap wasiat wajibah ini, iaitu cara pembahagiannya tiada diperuntukkan dengan jelas dalam enakmen. Mari kita lihat enakmen sebelum pindaan. Berdasarkan Seksyen 27 dalam kurungan 2, enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999 menceritakan tentang penentuan terhadap kadar atau bahagian yang perlu diberikan kepada ashab wasiat wajibah. Hanya dijelaskan secara umum sahaja, iaitu kadar tersebut hendaklah setakat apa yang diterima oleh bapa kepada kanak-kanak tersebut, yakni cucu si mati, daripada harta pusaka datuknya, dengan diandaikan bapa itu masih hidup selepas kematian datuk atau neneknya, dan kadar tersebut hendaklah dalam batasan 1/3 daripada harta pusaka si mati. Berdasarkan Seksyen 27 dalam kurungan 3 pula, enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999 sebelum pindaan, penetapan beberapa syarat bagi penerima wasiat wajibah telah dinyatakan. Yang pertama, cucu terbabit bukanlah terdiri daripada waris yang berhak mendapat pusaka si mati, sama ada sedikit atau banyak. Atau dengan kata lain, cucu tersebut mestilah dihalang atau didinding oleh ibu atau bapa saudaranya daripada menerima harta pusaka. Yang kedua, si mati hendaklah tidak memberikan kepada cucunya yang berhak itu sesuatu dari hartanya yang menyamai nilai kadar wasiat wajibah,
tanpa menerima apa-apa balasan daripada cucu tersebut. Yang ketiga, si mati tidak berwasiat kepada cucunya itu dengan kadar yang sepatutnya diterima melalui wasiat wajibah. Walau bagaimanapun, perbincangan sebentar tadi berkaitan enakmen wasiat orang Islam Selangor sebelum pindaan, iaitu pada Seksyen 27 dalam kurungan 1, 2 dan 3. Selepas sahaja pindaan pada tahun 2016, Seksyen 27 dalam kurungan 1, 2, 3 dan 4. Selepas sahaja pindaan berlaku pada enakmen wasiat orang Islam Selangor pada tahun 2016, berlaku penambahan peruntukan, iaitu Seksyen 27A dalam kurungan 1 dan dalam kurungan 2 enakmen wasiat orang Islam Selangor, di mana kadar wasiat wajibah telah dijelaskan secara terperinci. Kadar tersebut perlulah mengikut bahagian faraid ibu atau bapanya yang boleh diterima daripada harta datuk atau neneknya sekiranya mereka masih hidup. Pada subseksyen kedua, menjelaskan beberapa situasi yang berbeza yang membincangkan mengenai kadar wasiat wajibah. Selain itu, Seksyen 27B enakmen wasiat orang Islam Selangor turut ditambah, yang mana membincangkan berkenaan pembahagian wasiat wajibah setelah ditentukan kadarnya, di mana seseorang adalah berhak menerima keseluruhan wasiat wajibah sekiranya dia adalah cucu. Seterusnya, sekiranya bilangan cucu melebihi seorang yang mana terdiri daripada lelaki atau perempuan, maka pembahagiannya adalah secara sama rata. Terdapat juga satu lagi kaedah bagi cucu yang ramai, iaitu mengikut nisbah yang ditetapkan oleh hukum faraid untuk anak lelaki dan perempuan, iaitu 2:1. Jika kita lihat dari sudut syarak pula, dari segi pelaksanaan wasiat wajibah ini, kami lebih cenderung untuk membincangkan berkenaan syarat-syarat penerima wasiat wajibah, di mana kami memilih garis panduan yang telah diberikan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tentang persoalan siapakah yang layak untuk menerima wasiat wajibah ini dengan syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan, yakni cucu ke bawah, adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Yang kedua, hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan. Syarat yang ketiga, cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fard atau ta'sib, maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah. Yang keempat, sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk. Kerana apa? Kerana dia dihalang. Yang terakhir, pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid, iaitu seorang lelaki menerima bahagian dua orang perempuan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap peruntukan wasiat wajibah dalam enakmen tersebut, jelaslah kita dapat lihat bahawa ia bertepatan dengan hukum syarak. Ia termasuklah ashab wasiat wajibah, kadar pemberian
syarat serta pembahagiannya. Selain itu, ijtihad ulama' berkenaan wasiat wajibah juga memberikan faedah kepada keturunan waris dengan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah inilah membolehkan cucu yang asalnya tidak mendapat apa-apa daripada peninggalan datuk atau neneknya kepada mendapat satu pemberian, iaitu wasiat wajibah.